Maka di antara tanda-tanda hari kiamat, Nabi SAW menyebut keluarnya Dajjal. Dan kalau betul Dajjal ni umat Nabi Nuh AS yang mempunyai teknologi yang cukup maju, maka dia terlalu sombong, tuan-tuan sekalian. Memang terlalu sombong lah, sampai tak perlukan Tuhan, sampai dia mengaku Tuhan. Sebab itu bila dia keluar, ada benda-benda yang tidak terjangkau dengan teknologi kita zaman sekarang. Bahasa kitab dia mungkin sihir, tapi mungkin itulah teknologi yang dia ada ketika itu. Dia boleh sekelip mata, berjalan sekelip mata timur dan barat. Setakat ni kalau kita nak pergi, tuan-tuan sekalian, nak pergi Mekah pun 8 jam naik kapal terbang kan? Itu lajulah kan? 8 jam, 7 jam, mungkin kurang daripada itu sikit ke untuk pergi ke Mekah sana. Tapi dia boleh pergi sekelip mata untuk timur dan barat. Dia boleh menurunkan makanan, dia boleh mengubat sakit-sakit yang pelik-pelik, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Jadi maknanya apa benda yang ada pada Dajjal, dalam bahasa kitab itu sihir lah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, kalau Dajjal keluar, hebat mana pun kau pergi ke gunung, mana kau jangan jumpa dia. Takut tak tahan. Kita takut tak boleh nak maknanya bertahan dengan apa yang dipersembahkan tu. Ibu-ibu kakak, cuba bayangkan ini kita cerita logik kan, ataupun kita cerita, cuba kita bayangkan. Dia jumpalah ibu-ibu, kakak tuan-tuan sekalian, dia kata, "Kak, saya nak jadikan akak ataupun ibu muda macam 17 tahun. Lutut okey, pinggang okey, muka jadi cantik. Nak tak?" Betul ke Jal? Betul. Betul ke Jal? Betul. Okeylah, tapi satu syarat. Ngaku saya sebagai Tuhan. Jangan main kalau tak ya je. Kalau tak ya betul, Nabi kata, jangan. Nanti kita akan ceritakan apa amalan-amalan. Amalan-amalan yang boleh dibuat. Kalau tak ya tak boleh tahan tau. Ada jumpa abang-abang kan. Nampak gaya badan dia kan. Dah one pack. Nak six pack tak? Orang lelaki kan dah one pack kali. Dalam one pack besar pula kan. Saya jadikan six pack contohnya kan. Oh, handsome. Rambut yang tak ada tu berada balik kan. Betul ni? Betul. Tapi aku sebagai Tuhan. Tak ya je. Lepas tu selain daripada amalan, dia kata pergi, jangan jumpa, takut tak tahan apa yang dia ada. Takut tak tahan. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi dan Dajjal ni apabila dia keluar, antara hadis Nabi, dia memang mengaku Tuhan. Sangat-sangat sombong dan mengaku Tuhan. Dan dia memang nak mengkafirkan kembali orang-orang yang maknanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu orang-orang beriman ni dia kena bertahan dengan keimanan dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ada beberapa tempat Dajjal tak boleh masuk. Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa, maknanya dia tak boleh masuk, ada penjaga dia. Jadi tak perlulah kita berpindah ke sana. Selain daripada tempat itu memang beruntung ke sana, kita ada, kita saya kongsikan amalan-amalan ni. Kemudian ketika Dajjal keluar tu, maknanya kalau ikut dia punya angkara tu tak lama, 40 hari je. Tapi hari pertama macam setahun rasa, hari kedua macam sebulan rasa, hari ketiga macam seminggu rasa, barulah hari seterusnya macam sehari. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nanti menurunkan Nabi Isa AS. Jadi tuan-tuan sekalian, kita baca hadis ni, kita tahu ending cerita dia. Jadi macam Dajjal kena bunuh lah tu kan. Maknanya kita tahu ending cerita dia. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Walaupun ada hadis, kita baca hadis Nabi, kerana apa yang ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa. Apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik-pelik, Dajjal juga begitu. Sebab tu gelaran Dajjal dengan Nabi Isa ni sama, Al-Masih. Al-Masih itu daripada perkataan masaha. Masaha ni maknanya dipegang tu, dekat tangan dia tu ada kelebihan tu. Sebab tu kata hukama, idzal masih yaqtulul masih. Hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayu, apabila buku bertemu ruas antara Nabi Isa dan juga Dajjal. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Jadi maknanya Nabi Isa tu datang, diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala di Manaratul Baida, menara putih. Sebagian ulama sirah berijtihad, menara putih itu dekat Masjid Umawi, dekat Damsyik. Dekat Masjid Umawi, dekat Damsyik tu dia ada satu menara putih.